Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera kepada semua yang menonton video saya pada episod yang ke-36. Alhamdulillah, baru lepas buka puasa. Sekarang saya berada di store saya, tempat saya menyimpan barang-barang pertanian saya lah. Baja-baja saya, dan juga saya ada tanam sedikit cendawan lah kat sini. Tapi saya bukan nak cerita pasal cendawan ni hari ni. Saya dah janji nak buat satu konten berkenaan baja NPK, iaitu apa itu NPK. Baik. Sebenarnya semua orang boleh bertani, menanam dengan hasil yang lumayan dan membanggakan, asalkan dengan syarat mereka tahu baja apa yang perlu diberikan kepada pokok, kepada tanaman tu, bila kita perlu letak baja dan kuantiti baja yang kita perlu letakkan. Baik. Bila sebut pasal NPK, mesti ramai yang dah tahu kan, yang pernah dengar pasal NPK. Iaitu kita ada NPK Green, ada juga pernah nampak kan NPK Green iaitu 15-15-15. Ada juga NPK 16-16-16. Ada juga NPK 12-12-17 dan macam-macam lagi lah. Jadi sebenarnya kenapa ada NPK 15-15, kenapa ada NPK 12-12-17? Okey. Kenapa dia tak samakan je semua macam NPK je lah, tak ada nombor. Okey, baik. Mula-mula sekali saya nak beritahu maksud NPK tu apa. N tu adalah untuk nitrogen. Okey, yang P pula adalah untuk potasium ataupun fosforus. Dan yang ketiga sekali adalah K, kita panggil sebagai kalium. Baik. Untuk satu pokok ni membesar dengan jayanya, kita perlu ada NPK ni supaya zat-zat dan yang diperlukan oleh pokok tu semua ada dekat NPK. Melainkan kalau kita pakai baja organik lah. Kalau pakai baja organik, kita akan panggil sebagai NF, iaitu natural farming, yang kita guna sisa makanan, tahi kambing ataupun sisa sayuran, tulang-tulang ikan, kulit-kulit pisang, yang tu kita tanam dalam tanah, dia akan jadi kompos. Itu adalah pemilihan baja organik. Untuk NPK ni pula adalah sejenis baja kimia lah. Tapi jangan risau, sebenarnya ramai orang salah anggap baja kimia ni dia memang bagus untuk tanaman. Apa yang tak bagusnya pada tanah. Jadi pada alam sekitar ia tidak berapa bagus, tetapi ia sangat baguslah untuk tanaman, untuk pembesaran tanaman. Baik. Itu sedikit sebanyaklah secara ringkas apa itu NPK. Sekarang kita akan kupas mengenai N, nitrogen. Okey, baik. Nitrogen ni diperlukan oleh pokok untuk tumbesaran. Untuk menghijaukan daun, untuk klorofil je lah. Okey, untuk proses fotosintesis, iaitu proses proses pokok membuat makanan. Jadi bila klorofil ni kuat, jadi pokok ni akan buat proses fotosintesis dengan lebih berjaya, dan seterusnya makanan dia lebih banyak, pokok akan jadi besar lah. Jadi daun dia akan lebih hijau. Jadi bila saya bagi sebagai contoh, bila kita tanam pisang, ada masalah daun tu agak kekuningan, ataupun banyaklah lagi jenis pokok yang daun dia agak kekuningan dan pokok dia tak berapa sihat. Yang itu maksud dia kekurangan N, iaitu kekurangan nitrogen. Jadi bila kita kekurangan nitrogen ni, cari baja, apa yang kita boleh buat adalah cari baja yang kandungan nitrogennya tinggi ataupun sekata, iaitu yang paling sesuai adalah NPK 15-15-15. Jadi N ni, pokok yang kekurangan nitrogen ni akan dapat N yang lebih dan daun akan kembali hijau. Okey, nitrogen ni memanglah dia udara, tetapi bagi pokok, untuk pokok menyerap nitrogen ni adalah melalui tanah. Jadi sebab tu kita perlukan N yang tinggi ditabur pada tanah supaya daun tu lebih hijau dan sihat. Untuk pokok yang berusia dalam 2 bulan atau sebulan, ini saya cerita pasal pokok yang berusia sebulan 2 bulan lah. Untuk awal tumbesaran, disarankan menggunakan baja NPK 15-15-15, iaitu N15, P15, K15. Okey, baik. Itu sedikit sebanyak tentang nitrogen, iaitu N.
Okey, seterusnya saya akan kupas mengenai P. Okey, P ni pula dia gunanya adalah untuk menguatkan akar pokok. Okey, ini lagi satu hal. Kadang-kadang kita tengok ada, sebagai contoh, jika pokok tu dia sihat, daun dia hijau, okey, tapi batang dia lembik. Dia senang nak tumbang. Ada jenis pokok yang kadang bila dah umur 3-4 bulan kena tolak angin pun dia tumbang sebab akar dia tak kuat. Jadi dekat sinilah pentingnya P. Okey, kat sinilah pentingnya P untuk pertumbuhan akar pokok tersebut. Okey, sedia maklum ya, bila pokok membuat proses fotosintesis, okey, makanan daripada fotosintesis tu akan pergi ke akar. Okey, akar inilah yang akan menyimpan makanan. Jadi bila akar tak kuat, akar tak banyak, makanan ni semua akan terkumpul dekat pucuk-pucuk daun, dekat atas lah. Jadi dia tak boleh nak terus ke bawah. Jadi sebab tu dia akan tumbang sebab dia berat kat atas ni. Akar tak kuat. Sebab ni saya sekarang ni malam, saya tak boleh nak tunjuk contoh lah. Nanti mungkin kalau ada video saya akan tunjuk lah macam mana contoh yang sebenarnya. Itu adalah untuk P. Jadi disarankan cari, kalau yang P ni ada satu baja ni, nama dia adalah baja CIRP, iaitu baja, saya tak pasti nama penuh dia apa, tapi saya selalu cari, saya tanya kedai, saya nak baja chip je. Saya cakap, bos nak baja chip. Dia tahulah CIRP. Ini adalah untuk P dia lah. P dia, kandungan P dia tinggi ya. NPK, P ni kandungan dia paling tinggi. Okey. Jadi tabur baja ni lebih kurang dalam sekaki daripada pokok. Kalau pokok tu berusia dalam 3 bulan atau 4 bulan, cukup bagi segenggam je. Okey, itu adalah berkenaan P. Okey, saya akan ulas dulu NPK tu apa, kemudian saya akan bagi tahu kuantiti yang perlu dan macam mana cara guna. Okey, baik. Jadi selesai N, selesai P, dan yang terakhir sekali adalah K. NPK. Yang K ni adalah kalium. Okey, kalium ni adalah sebenarnya yang paling penting. Antara NPK ni, yang paling penting adalah N dan juga K. P ni biasanya tak berapa penting sebab, bukan tak berapa penting lah, dia penting juga. Tapi tidaklah sepenting P, tidak sepenting N dengan K. Kalium. Kalium ni adalah untuk pembungaan. Pembungaan dan pembesaran buah. Itu ya. Kadang-kadang ada orang mengadu, contoh dia tanam pokok kelapa. Pokok kelapa ni dah besar, dah 5-6 tahun. Tapi buah kecil dan kadang-kadang buah tu selalu gugur. Okey, jadi kat situlah pentingnya kita tahu baja apa nak bagi dekat pokok kelapa tersebut. Contoh satu pokok kelapa yang tak ada buah ni, yang kurang buah ni, NPK yang paling sesuai adalah cari yang kandungan K paling tinggi. Contoh N12, K12, N12, P12, K17. Biasanya baja ini berwarna biru. Okey, NPK 12, 12, 17. Okey. Jika tadi yang mula-mula untuk tumbesaran pokok NPK 15, 15, 15, biasanya baja ini berwarna hijau. Okey. Jadi ingat dua benda N, baja N kandungan yang sesuai untuk tumbesaran NPK 15, 15, 15 berwarna hijau. Okey. Yang sesuai untuk penguatan akar P, yang P tinggi, baja CIRP, yang ni berwarna agak pink sedikit, kadang-kadang warna purple, dan baja untuk buah K untuk kalium NPK 12, 12, 17 baja berwarna biru. Okey, jadi jika ada masalah kelapa yang tak nak berbuah atau pokok korang, pokok buah yang kadang buah dia kecil, bunga gugur, cari yang kandungan K dia tinggi. 12, 12, 17. Okey, itu secara ringkas apa itu NPK, apa yang sesuai untuk pokok. Saya rumuskan sekali lagi. Untuk awal tumbesaran pokok, bila pokok berumur dalam sebulan atau 2 bulan, baja yang paling sesuai adalah N15, P15, K15 berwarna hijau.
biasanya orang akan guna untuk pokok kelapa, pokok pisang dan pokok-pokok yang daun lain yang berdaun lain. Jika pokok tersebut nampak lemah pada akarnya, dia macam berat, dia macam condong, lembik akar, guna baja CIRP, iaitu tahap P dia tinggi. Dan yang terakhir sekali, jika pokok tersebut dah mula mengeluarkan putik bunga ataupun buah tak banyak, buah kecil, cari yang kandungan K tinggi, kalium tinggi, iaitu baja berwarna biru N12, P12, K17. Okey, lengkap secara serba sedikit. Okey, sekarang ni bagaimana pula cara penggunaan dia? Okey, penggunaan dia senang je. Untuk kalau nak guna baja NPK 15-15, okey, baik. Tabur, penggunaan tabur, ambil jarak lebih kurang dalam 1 kaki daripada pokok. Tabur setempat saja. Baik. Contoh segenggam, tabur setempat. Tengoklah umur pokok. Biasa NPK ni orang tak akan tabur banyak. Dia akan tabur sikit je. Sebab dia adalah baja untuk tumbuh daun. Yang orang akan tabur banyak adalah NPK 12, 12, 17. Iaitu baja berwarna biru. Baja untuk buah dia akan tabur banyak sedikit lah. Biasanya dia akan tabur dalam 3 genggam sekaki keliling pokok. Ataupun kita boleh tengok di mana akar pokok tu mengumpul. Contoh kalau macam pokok kelapa, kita akan nampak kan akar pokok tu mengumpul dekat bahagian mana. Jadi dekat situlah yang kita akan tabur baja supaya akar tu boleh menyerap. Okey, baik. Alhamdulillah. Saya harap korang semua boleh dapat kot yang saya cerita ni. Kalau macam panjang sangat ataupun saya cakap laju sangat, saya ada tulis dekat video tadi, mungkin boleh grab sikit. Okey, baik. Tapi macam mana pula N15? Contoh saya ambil baju hijau tadi, NPK 15 campur 15 30 campur 15 45. NPK baru 45, mana lagi 55, baru 45%, mana lagi 55%. Okey, baik. 55% ni adalah yang terdapat pada tanah, yang mana kita panggil dia sebagai bahan, apa term dia? Bahan lengai. Okey. Inilah pentingnya, dekat situlah pentingnya media semayan kita, media tanaman kita. Okey, itulah pentingnya. Sebab tu kita perlukan 3 benda asas dalam media tanaman kita, iaitu biasanya orang akan campur pasir sedikit, pupuk kandang ataupun tai kambing sedikit, dan juga sekam bakar, dan juga ada juga orang tanam dengan topsoil. Okey, jadi kat situlah mikroorganisma semua yang menambah lagi 55% untuk dijadikan keseluruhan 100% yang diperlukan pokok untuk hidup. Sebab baja NPK ni bergantung pada tanah baru dia terurai. Contoh seperti nitrogen, jika kita letak ke atas, jadi yang membawa nitrogen tu ke akar adalah mikroorganisma yang terdapat pada media tanaman. Okey. Yang ni kita sebenarnya ada juga satu bahan yang kita boleh guna supaya tanah tu bagus, iaitu nama dia Microfob, yang mana kita boleh beli kat Shopee dalam, saya ingat dalam RM8 dah satu paket kecil lebih kurang. Okey. Apa lagi? Saya rasa itu saja kot. Okey, macam mana nak tahu pokok tu terlebih baja? Okay. Kadang-kadang baja ni pun boleh terlebih, bukan sebab terkurang je. Bila terlebih baja, biasanya pokok akan ada kesan terbakar pada daun. Okey. Sebenarnya kalau kita nak tahu pokok ni kurang baja ataupun kurang makanan, senang aje. Tengok pada daun je. Kalau daun dia tegak kan, kalau daun dia tegak-tegak naik ke atas semua, jadi bermakna pokok tu kurang makan. Sebab daun tu ringan. Nampak macam tak logik, tapi ini adalah logik asas Logik asas yang mana saya selalu pakai. Daun yang sihat, pokok yang sihat, daun dia tak tegak macam tu. Dia akan tunduk. Bermakna pada daun tersebut cukup makanan. Jadi dia akan tunduk macam ni. Okey, dia akan tunduk. Jadi bila
tunduk. Bila kita nampak pokok kita macam daun dia semua asyik tegak, mencanak, mungkin kita nampak cantik. Sebenarnya dia kurang makan ya. Jadi buah tak cun lah, itu orang cakap. Okey, saya rasa itu sajalah sedikit pasal bajet NPK kimia ni. Saya rumuskan sekali lagi saya rumuskan secara simple dan perlahan. Okey, kalau pokok baru tanam sebulan atau 2 bulan, baja yang paling sesuai adalah NPK 15-15-15 berwarna hijau. Okey. Kemudian bila pokok tersebut sudah mencapai umur yang rasanya dah nak berbunga, contoh tak semua pokok sama usia kan bila dia berbunga atau berbuah. Bila dia dah nak berbuah atau berbuah kecil atau bunga selalu gugur, baja yang paling sesuai adalah NPK 12, 12, 17, iaitu yang kalium dia tinggi, okey, berwarna biru. Okey, itu sahaja yang perlu anda tahu berkenaan pokok. Urea pula, kalau baja urea macam mana? Okey, urea ni adalah baja untuk yang tinggi nitrogen. Jadi dia bersifat panas ya, dia ada lebih kandungan garam. Jadi dia amat sesuai untuk tumbuhan yang berdaun lah. Urea ni mostly untuk berdaun. Dia bukan untuk buah lah. Okay. Jadi boleh juga urea ni contoh tumbuhan berdaun apa dia? Pokok cekur, pokok kunyit, apa lagi yang kita perlukan daun dia? Apa lagi kita perlukan daun dia? Ulam-ulaman contoh ulam raja. Apa lagi pokok ulam yang rare? Tenggek burung. Pernah dengar pokok tenggek burung? Okey. Jadi itu sajalah untuk NPK. Alhamdulillah saya rasa itu saja yang saya tahulah. Kalau saya masuk ke bahagian lebih dalam takut nanti semua pening kan. Okey. Jadi insya-Allah sedikit sebanyak saya dah kongsi. Kalau masih ada yang tak faham, nak tanya lagi, boleh tanya dekat komen. Okey, insya-Allah saya akan jawab secara perlahan. Saya harap perkongsian malam ni dapat membantulah menambah ilmu kita semua sedikit sebanyak, membantu memberi manfaat kepada semua yang menonton channel saya. Okey. Selamat berpuasa dan stay at home, duduk kat rumah, dengar arahan kerajaan untuk sentiasa berada di rumah, banyakkan bertani. Kalau anda rasa anda suka dengan video-video saya, jangan lupa tekan subscribe, like dan share. InsyaAllah kita akan majukan channel pertanian daripada Malaysia. Kita jumpa lagi di video akan datang. Assalamualaikum.